pada masa ini, pada hari ini, hutang syarikat yang tinggal tahun 2022, tahun 2023, tahun 2039 berjumlah 31 bilion ringgit. Tetapi nilai aset syarikat pada hari ini, nilai aset syarikat 43 bilion ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Itu nilai hari ini. Ini semua tanah, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita bangunkan tanah tersebut pada masa hadapan, nilainya akan meningkat. Hutang tu masih tinggal 31 bilion. Dia tak meningkat, tapi aset itu akan meningkat lebih lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh yakin bahawa insya-Allah jika ditadbir dengan betul, dibangunkan dengan betul, aset-aset itu cukup, lebih daripada cukup untuk membayar balik hutang syarikat. Dan apakah isu atau status penyiasatan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Pihak SPRM atau MACC telah mendapati bahawa tidak ada unsur-unsur di bawah kawalan SPRM yang perlu disiasat. Maka mereka tidak membuat siasatan ke atas YNDB. Bank Negara Malaysia telah menamatkan siasatan mereka pada bulan April 2016 dan syarikat YNDB telah dikenakan compound. Compound ni kira macam denda lah, ya? Denda yang begitu besar oleh Bank Negara kerana syarikat tidak mematuhi peraturan Bank Negara. Jadi dah kena bantai tu. Seterusnya Jabatan Audit Negara, laporan mereka pun tamat April 2016, dibentangkan kepada PAC dan PAC telah mengeluarkan laporan berdasarkan apa yang telah ditulis oleh Jabatan Audit Negara, ya. Dan laporan PAC itu dapat dimuat turun daripada laman web PAC. Jadi tolonglah kalau tuan-tuan dan puan-puan tak boleh tidur malam, muat turunlah laporan tersebut, bacalah, ya. Dapatlah semua cerita yang baik dan yang buruk mengenai YNDB ini. Apa yang buruk? Apa yang buruk yang PAC telah katakan? Ya, PAC 9 ahli Barisan Nasional, 5 ahli daripada perbankan. Mereka telah mendapati bahawa syarikat terlalu banyak mengutamakan hutang. Model perniagaan itu tidak betul. Ya, di mana penggunaan hutang terlalu banyak. Dan itu adalah tanggungjawab pengurusan dan lembaga pengarah syarikat YNDB. Maknanya berniaga tak betul lah, kan? Banyak sangat guna hutang. Seterusnya, PAC telah mengatakan bahawa terdapat kelemahan tadbir urus di YNDB. Pihak pengurusan tidak cekap dan tidak mahir menguruskan syarikat. Terdapat pemantauan yang kurang memuaskan oleh lembaga pengarah. Ini semua PAC yang cakap, tuan-tuan dan puan-puan. PAC yang mempunyai 9 ahli Barisan Nasional, 5 ahli perbankan. Ya, jadi sebagai sebuah kerajaan kita telah akur bahawa di dalam YNDB ini terdapat kelemahan. Alhamdulillah kita juga ada penyelesaian seperti mana saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi. Ya, jadi memang isu ini suatu isu perniagaan, peniaga tak betul, model peniaga tak betul, tetapi kita ada penyelesaian. Tidak perlulah dipolitikkan isu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia masih meneruskan penyiasatan ke atas YNDB. Isu syarikat ini satu isu yang kompleks, tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Dan kadang-kadang kalau kita lihat benda itu kita tak suka, betul tak? Tapi tak semestinya benda itu salah di segi jenayah atau undang-undang. Ya, kalau orang berniaga tak betul, tak semestinya kesalahan jenayah. Tetapi pihak PDRM masih membuat penyiasatan. Dan seterusnya di Amerika Syarikat, di Switzerland dan Singapura masih ada penyiasatan dan kes berlaku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, YNDB tidak terlibat sama sekali dengan kes-kes tersebut. Dan ini begitu penting untuk saya tekankan. Kalau kita dengar cakap pihak perbankan, kenapa kerajaan Malaysia tidak ambil tindakan, tapi kerajaan US, Singapura dan sebagainya mengambil tindakan? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, frasa yang digunakan atau perkataan yang digunakan ialah YNDB linked. Ada kaitan dengan YNDB atau berkaitan dengan YNDB. Tetapi seperti mana saya ceritakan tadi, kami tidak ada kaitan dengan Jolo, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, beliau atau syarikat bank di Switzerland, bank di Singapura yang telah diambil tindakan. Bukannya Jolo diambil tindakan di Singapura, tuan-tuan dan puan-puan. Tahu tak fakta itu?